主所爱的弟兄姐妹们平安，平安，早上好，早上好。感谢主的恩典，我们今天又能再一次的见面。希望弟兄姐妹每一天都很期待这一天，因为我们可以一起来敬拜赞美我们活的主，爱我们的主。来吧，我们一起来敬拜我们永生之王、永生之主，让主的爱流入在我们每一个人的心间。我们一起来赞美他，赞美之泉。祷告。是的，主，我们要张开我们的口，我们要举起我们的手来赞美敬拜你。主啊，在这个时候，我们向你献上感恩，我们献上感谢，感谢你这以来的保守和看顾，让我们今天还能再一次的团契。主啊，求你带领我们，接纳我们今天的崇拜，
接纳我们的敬拜赞美。我们要把今天上午的团契交在你的大能手中，求你带领接纳。我们如此祷告，奉靠耶稣基督圣名求的，阿们。弟兄姐妹，在我们的生活中，有许多时候我们知道我们的主仍然与我们同在，但我们常常没有感觉到神的同在。怎么说呢？因为我们常常把我们的注意力放在我们的害怕，放在我们的烦恼。好像我今天的情况下，我有侍奉，我会感到很紧张、很害怕，我怕侍奉的不好，然后唱的不好等等。其实，如果我们真正的相信我们的主，我们不应该有害怕，不应该有烦恼，因为我们的主超越这一些。主的应许仍然与我们同在，主耶稣仍然牵着我们的手，只要我们顺服跟着主一起走，一定会有平安、有力量、有盼望。阿们。主耶稣一定会帮我，也一定会帮助弟兄姐妹来过我们的每一天。来吧，我们带着信心来唱这首歌，希望我们大家都能得到力量和平安。天父牵我手，我们要相信我们的主，依靠他。天父牵我手，一起向前走，生活中有主相伴，乐无穷。天父牵我手，一起向前走，生命中有真引心，不回首。有力量，有盼望，因主在我旁。有道路如天堂，无人能阻挡。天父牵我手，一起向前走，生活中有主相伴，乐无穷。天父牵我手，一起向前走，生命中有神引心，不回首。有力量，有盼望，因主在我旁。有道路如天堂，无人能阻挡。有力量，有盼望。有力量，有盼望，因主在我旁。有道路如天堂，无人能阻挡。无人能阻挡。弟兄姐妹，接下来我们要一起来预备我们的心，来聆听神的话语。
求神打开我们每一个人的心，让他的话可以进入我们每一个人的心间，让他用他的话语来指备我们。我们一起来唱何等恩典，我们要感谢我们的上帝，因为他这么的爱我们，他仍然给我们力量。阿们。亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们要预备心来听神的话。Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. 让我们来先做一个祷告。 Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. 天父，我们这个时候已经预备好了我们的心， Bapa di surga, saat ini kami telah mempersiapkan hati kami. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kami. 把你两位的仆人交托在你的手中， Kedua hambamu kami serahkan dalam tanganmu. 也为我们每一个的弟兄姐妹在家里所听的， Kami juga menyerahkan setiap jemaatmu yang ada di rumah yang mengikuti 求你 ibadah 高 ini. 莫我们每一个人，
Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. 我们就这样的向主祷告，感 Demikian 谢， doa kami bersyukur. 奉靠耶稣基督名祈求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天的题目， Bapak- 我能为神家做什么？ Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema hari ini adalah apa yang dapat kulakukan untuk rumah Tuhan. 这个一个月是第一的， Untuk bulan ini, tema ini yang pertama, bagian yang pertama. 我们还有两次，就是还有2届， Masih ada 2 tema yang sama, ada 2 bagian lagi. 所以我们预备心了，好好的来继续的能够跟着这个题目。 Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita dapat mempelajari firman Tuhan melalui tema ini. 我能为神家做什么？ Apa yang dapat kulakukan untuk rumah Tuhan? 教会是神的家， Gereja merupakan rumah Tuhan, 也是我们敬拜的地方。 merupakan tempat kita beribadah. 教会对基督徒是一个很特别的地方， Gereja bagi orang percaya adalah suatu tempat yang sangat istimewa. 甚至有人说， Bahkan ada orang mengatakan, 教会好像是基督徒属灵医院。 gereja seperti orang Kristen di mana ia di sana sebagai rumah sakit rohaninya. 因为它的作用呢，不单单能够成为属灵医病的地方， Karena fungsinya bukan hanya saja sebagai rumah tempat orang memeriksa kesehatan rohaninya, 也可以为一些属灵健康的人做各种各样的检查。 dan dapat melakukan pemeriksaan rohani bagi setiap orang percaya. 所以我们要用怎么样的心态来看待教会呢？ Oleh sebab itu harus dengan sikap hati yang bagaimana kita melihat gereja. 要扮演一个怎么样的角色呢？ Kita harus memerankan peran yang seperti apa. 并且我们能为神家做一些什么呢？ Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk rumah Tuhan. 所以我们要从圣经的伟人来学习他们在圣所所做的事。 Oleh sebab itu kita mau belajar melalui tokoh-tokoh Alkitab apa yang mereka lakukan di rumah Tuhan. 今天我们先看第一部分的， Hari ini kita melihat bagian pertama. 我们要从约瑟和玛利亚来学习， Kita belajar dari Yusuf dan Maria. 他们很看重神家的一切规矩。 Mereka sangat memperhatikan segala peraturan di rumah Tuhan. 我们要先来看圣经， Mari kita membaca Alkitab kita. 来，我们用中文的来念有4节的圣经， Ada 路 4, 加福音。 ada 4 ayat hanya dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用中文， Terlebih dahulu dengan bahasa Mandarin, 来 Lukas 我 2. 们一起来念。 Mari sama-sama kita membacanya. 满了8天，就给孩子行个礼，以他起名叫耶稣。这就是没有成胎以前天使所起的名。22节，按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献于主，正如主的律法上所记。凡头生的男子必成圣归主。24节，又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用2只扯秋革献祭。 Yang bahasa Indonesia, kitab Lukas pasal 2 ayat 21 hingga 24. Bersama-sama kita membacanya. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. 我们来看一下犹太人家庭的背景。 Mari kita melihat latar belakang keluarga daripada orang Yahudi.
在婴儿出生以后不久，他们就会举行有几个礼仪。 Setelah beberapa hari bayi dilahirkan, maka di keluarga orang Yahudi itu mengadakan beberapa ritual. 我们看第一的有割礼， Yang pertama, sunat. 每一个婴孩都在出生以后第8天，他要接受割礼。 Setiap bayi yang setelah lahir 8 hari, ia akan disunatkan. 并且要给他起名。 Kemudian akan memberi dia nama. 割礼就是象征着犹太人与外邦人不同。 Sunat itu menandakan perbedaan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. 他们与神有独特的关系。 Mereka memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan. 第二，我们看有属长子的礼。 Kemudian ada yang kedua ritual, yaitu penebusan anak sulung. 头生的儿子出生以后呢，1个月就要献给神。 Anak yang pertama setelah lahir 8 hari dibawakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 1个月， Setelah 1 bulan dipersembahkan bagi Tuhan. 他的意思就是要通过献祭， Artinya harus melalui persembahan korban. 把孩子从神那里买赎回来。 Menebus anak dari Tuhan. 这就是表示父母承认孩子是属于神的。 Ini menandakan orang tua mengakui bahwa anak tersebut adalah milik Tuhan. 只有神才有能力赐给人生命。 Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menebus hidup manusia. 第三，有母亲的洁净礼。 Ketiga, ada upacara pentahiran sang ibu. 女人如果她产下了男婴以后40天内， Seorang ibu setelah 40 hari ia melahirkan anak, 男婴， anak laki-laki, 或者她产下的是女婴80天内， ataupun bayi yang lahir wanita, maka setelah 80 hari 在礼仪上算是不洁净的。 secara upacara, secara tata upacara menganggap itu tidak kudus. 所以不能够进到圣殿。 Sehingga mereka kaum ibu yang melahirkan itu tidak dapat masuk ke dalam rumah Tuhan. 但是呢，在他的割礼期间满的那一天呢， Tetapi di dalam masa dia disunat setelah penuh, 不是在他的割礼期的满的那一天 di， saat dia diisolasi, hari dia diisolasi telah genap. 所以夫妇呢就要带一只羊羔做献祭做燔祭。 Maka suami istri ini mereka harus membawa domba untuk dipersembahkan 一 kepada 只 Tuhan. 楚格， Seekor burung merpati yang muda. 做赎罪祭献给神。 Sebagai korban penebus dosa dipersembahkan kepada Tuhan. 祭司就会把这些祭物献上， Iman membawa korban ini untuk dipersembahkan. 并且他会宣布这个女人已经洁净了。 Kemudian ia mengumumkan bahwa wanita ini telah ditahirkan. 但是如果一只羊羔太贵呢？ Jikalau seekor domba, anak domba terlalu mahal, 他们付不起这个羊羔的价钱， mereka tidak dapat membayar harga daripada anak domba ini. 他们就可以多带一只楚格来代替。 Mereka boleh membawakan seekor merpati muda sebagai penggantinya. 所以我们看到刚才我们读的经文， Maka kita melihat tadi nats yang kita baca. 当主耶稣刚刚生下40天以后， Ketika Tuhan Yesus dilahirkan 40 hari kemudian, 他的父母就按着摩西的律法， orang tuanya mengikuti hukum daripada Taurat Musa. 当他的母亲节满了洁净的日子， Ketika genap 40 hari pentahiran orang tuanya,
所以他们就把这个小耶稣带到耶路撒冷去。 Maka orang tuanya membawa si Yesus yang kecil ini ke Yerusalem, 就是往圣殿 menuju ke Bait Allah. 去干嘛？在那边 Untuk apa mereka di 就是 sana? 为这个小耶稣来举行奉献礼。 Melakukan upacara persembahan bagi si Yesus yang kecil ini. 因为他们遵守摩西的律法。 Karena mereka menuruti, mentaati hukum Taurat Musa. 我们从这里要看耶稣的父母来到圣殿有2个原 Di 因。 sini kita melihat ada 2 alasan daripada orang tua Yesus masuk ke Bait Allah. 第一，我们看就是他为了要按照犹太律法把孩子献给主。 Mereka menuruti hukum Taurat Yahudi untuk menyerahkan anak kepada Tuhan. 就是刚才我们已经读到的22节， Seperti ayat yang tadi yang telah kita bacakan, yaitu ayat 22. 因为按照犹太律法，凡头生的， Karena menurut hukum Taurat Yahudi, 凡头生的， anak yang sulung, 无论是人还是牲畜， apakah itu manusia ataupun korban binatang, 都是要献给神。 seharusnya dipersembahkan bagi Tuhan. 有在23节， Di ayat 23 mengatakan 他在 demikian. 那边说头生， Di sana dikatakan anak sulung. 头生就是要接近， Anak sulung harus dikuduskan. 所以这个接近的动物呢，就要献给上帝为祭。 Maka korban binatang yang sulung ini harus dipersembahkan untuk dikuduskan. 人就要在满月的时候要付上赎价， Sedangkan manusia setelah genap harinya maka harus membayar penebusan. 我们能够在出埃及13章第2节那边可以看到， Kita bisa melihatnya di Keluaran pasal 13. 因为在那边说以色列中凡头生的， Sebab dikatakan di sana bahwa orang Israel anak yang sulung, 无论是人还是牲畜， apakah dia manusia ataupun binatang, 都是我的， milikku, 要分别为圣归我。 harus dikuduskan untuk dipersembahkan bagiku. 这是耶和华说的。 Ini kata Yehova. 第二，我们看他们来到圣殿的原因是要把头生的孩子称圣归主。 Kedua, mereka membawa ke Bait Allah anak yang laki-laki sulung untuk dikuduskan bagi Tuhan. 也是按照犹太人的律法， Juga menurut hukum dari Yahudi. 就是母亲跟她的男孩在产后40天内被看为不洁净， Ibu dan bayi yang dilahirkan setelah 40 hari dianggap tidak tahir. 为了这样要献祭， Demi untuk ini maka harus memberi korban 使到 persembahan. 母亲跟孩子都能够得到洁净， Sehingga ibu dan bayi dapat dikuduskan. 并且贫穷、经济不好的人要献上一对雏鸽。 Maka bagi orang yang miskin yang tak dapat memberi korban anak domba, mereka harus menggantikan dengan burung merpati 跟2个斑鸠， dan 2 ekor burung tekukur. 他们就把这些祭物献给神。 Mereka membawa korban ini dipersembahkan bagi Tuhan. 所以约瑟跟玛利亚就是这样做。 Maka Yusuf dengan Maria melakukan demikian. 虽然耶稣基督是上帝的儿子， Meskipun Yesus Kristus adalah anak Allah, 但主耶稣的父母仍然照着神的律法。 tetapi orang tua daripada Yesus menuruti hukum Taurat. 他们就照着神家的规矩来举行这一些的礼仪。 Mereka mengikuti hukum dari Bait Allah, mengikuti upacara demikian. 把应该奉献的就献给神，
yang mestinya dipersembahkan, mereka persembahkan bagi Tuhan. 因为他们是很敬畏神的人， Karena mereka adalah orang yang sangat takut dan hormat kepada Tuhan. 所以他们很看重神家里一切的规矩。 Mereka sangat memperhatikan segala peraturan di rumah Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们有没有看重神家里面的规矩呢？ Bapak Saudara sekalian, apakah kita juga memperhatikan peraturan di rumah Tuhan? 我们能为神家做一些什么呢？ Apakah yang dapat kita lakukan bagi rumah Tuhan? 我们今天也应当看重神家里的规矩。 Hari ini kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi peraturan di rumah Tuhan. 我们有没有看重我们自己教会的崇拜？ Apakah kita memperhatikan ibadah umum daripada gereja kita? 我们有没有把我们自己教会的崇拜看为是第一的？ Apakah kita memperhatikan bahwa ibadah umum daripada gereja kita sendiri sebagai yang terutama? 或者我们很喜欢跑来跑去别的教会？ Apakah sebaliknya kita lari ke sana kemari melirik gereja lain? 其实可以吗？会犯罪吗？ Apakah itu berdosa? 其实都可以。 Itu boleh. 但是你要把你自己神的家要看为是首要的。 Tetapi Anda harus memperhatikan gereja Tuhan, yaitu rumah saudara yang menjadi yang terpenting, yang terutama. 然后呢，有我们的亲戚朋友，如果他们要约我们去他们的教会，还可以。 Setelah itu, jikalau ada undangan dari kerabat kita, sanak famili kita, kita boleh pergi. 但是也不是说每个礼拜我们就是这样做。 Tetapi tidak demikian setiap minggu kita lakukan seperti itu. 我们最好不要有一种喜欢跑去别人教会的态度。 Kita jangan memiliki sikap setiap kali pergi ke gereja tetangga kita. 我们应该把我们自己教会要成为我们首要敬拜的地方。 Tetapi seharusnya kita melihat, memperhatikan gereja kita merupakan tempat ibadah kita yang terutama. 因为当我们遇到有困难的时候， Karena ketika kita menghadapi kesulitan persoalan, 当我们有面对生病的时候， ataupun ketika kita menghadapi sakit penyakit, 我觉得别人的教会也不会为我们关心，也不会为我们祷告。 saya percaya bahwa gereja orang lain tidak mungkin berdoa untuk kita ataupun memperhatikan kita. 我想别人的教会也不会为我们着想，你有什么困难？ Dan mereka juga tidak tidak memikirkan kita, apa yang kita hadapi, kesulitan apa yang kita hadapi. 但是我们还是自己的教会才知道我们的困难，才会为我们着想。 Tetapi gereja rumah kita sendiri yang baru bisa memperhatikan, memikirkan kondisi kita. 所以有一个人跟我说， Oleh sebab itu ada seorang berkata kepada saya, 很久很久他没有回到自己的母会， sudah lama dia tidak kembali kepada gereja asalnya. 但是有一天 Tetapi suatu hari 他的父亲过世， ketika ayahnya meninggal, 他也不能够要求他跑来跑去的教会叫他们来替他主持丧礼。 dia merasa dia tak dapat datang ke gereja di mana sebelumnya dia sering datang ke sana kemari untuk meminta bantuan mereka untuk memimpin ibadah penghiburan. 他还是鼓作勇气呀，就是回到他很久很久没有回到的母会。 Akhirnya dia dengan berani menetapkan diri kembali ke gereja asalnya untuk minta bantuan. 他的母会怎么样呢？ Bagaimana sikap gereja asalnya? 给他很好的回应。 Mereka menyikapinya, meresponinya dengan sangat baik. 他们帮他处理他父亲的丧礼。 Mereka membantu dia menyelesaikan ibadah penghiburan ayahnya. 过后， Tidak lama kemudian, 他一直回到他自己的母会， akhirnya dia kembali kepada gereja 他 asalnya. 才明白，他才了解
这个非常关键的时候，谁能够帮助我？ Dia baru sadar, dia baru mengerti di saat-saat yang begitu krusial siapa yang dapat dia andalkan. 还是自己的教会？ Sesungguhnya gereja asalnya. 我们应当向约瑟跟玛利亚来学习他们的榜样。 Kita harus meneladani teladan daripada Yusuf dan Maria. 他们非常看重神家里的规矩， Mereka sangat memperhatikan, menghargai peraturan dari rumah Tuhan. 他们也非常看重神家里面的事工。 Mereka juga sangat memperhatikan pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. 刚才圣经已经告诉了我们，他们照律法， Tadi firman Tuhan telah mengatakan kepada kita, mereka mengikuti Taurat hukum Musa. 就是在神家、在圣殿里面所发出的那种律法。 Yaitu Taurat yang keluar dari rumah Tuhan. 所以他们也是很甘心乐意，并且他们参与神家里面的圣工。 Sehingga mereka dengan sukacita dan sukarela ikut ambil bagian di dalam pelayanan 他们参与什么 pekerjaan 呢？ Tuhan. Apa yang mereka terlibat? 刚才我们读了，他们有参与奉献。 Mereka terlibat di dalam persembahan. 他们虽然经济贫穷， Sekalipun mereka kondisi ekonomi mereka minim. 因为我们都知道约瑟他是家境贫穷， Kita tahu Yusuf adalah kondisi ekonominya agak minim. 虽然贫穷， Sekalipun dia miskin, 他们仍然要奉献，照着他们的能力。 mereka tetap mau terlibat mengambil bagian di dalam persembahan sesuai dengan kemampuan mereka. 就是他们奉献出格跟一对斑鸠， Mereka memberi persembahan burung tekukur dan merpati muda. 所以我们从这里能够看到他们的灵命是那么的尊重上帝家里面的 Di 事 sini 工。 kita bisa melihat kesehatan rohani mereka. Mereka begitu memperhatikan pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们也要看重我们自己教会所需要的。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari rumah Tuhan. 我们能够看到神家里面也有许多的圣工， Kita bisa melihat bahwa di rumah Tuhan banyak sekali pekerjaan yang kudus. 也有各种各样的奉献。 Ada berbagai persembahan. 我们能够参与奉献， Kita bisa melibatkan diri mengambil bagian di dalam persembahan. 我们可以参与什么奉献呢？ Kita bisa mengambil bagian di dalam persembahan yang bagaimana? 我们可以参与金钱的奉献， Kita bisa mengambil bagian dalam persembahan uang. 在各种各样不同的奉献， Di dalam berbagai kebutuhan dari persembahan tersebut. 有生意奉献，有感恩奉献，有差遣奉献，还有等等等等。 Ada persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, ada persembahan misi, 我们 dan lain sebagainya. 我们能够参与， Kita bisa ngambil bagian di dalamnya. 因为我们是教会的成员。 Karena setiap kita adalah anggota daripada gereja. 所以我们有责任来参与这一些神家里面的需要。 Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian di dalam melibatkan diri dalam berbagai pekerjaan rumah Tuhan. 除了我们可以参与金钱的奉献， Selain kita harus melibatkan mengambil bagian di dalam persembahan uang, 我们也可以奉献我们的恩赐。 kita juga boleh mempersembahkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 我们可以照着上帝已经给了我们的恩赐， Kita juga boleh melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 我想我们最少一个人最少有一个恩赐， Setidaknya setiap kita memiliki satu karunia yang diberikan 但是 Tuhan. 有些人有很多种的恩赐， Tetapi ada orang yang memiliki berapa karunia. 他们有唱歌的恩赐， Mereka
diberi karunia untuk nyanyi. 他们就可以来参与这个带领聚会， Mereka boleh melibatkan diri mengambil bagian untuk memimpin ibadah. 也可以来参与这个诗班， Mereka boleh melibatkan diri dengan mengikuti paduan 因 suara. 为他们有恩赐在唱歌的方面， Karena mereka diberi karunia untuk bernyanyi. 还有其他的人，有人能够关怀别人， Ada orang diberi karunia untuk memperhatikan orang lain. 他真的很会关怀别人， Dia sungguh pintar dalam memperhatikan orang lain. 他知道哪一个人这个礼拜没有来的， Dia tahu minggu ini siapa yang tidak hadir. 所以他就把这个没有来的名字他就马上就会打电话。 Kemudian dia akan menelepon orang yang tidak ada hadir hari ini. 所以传道人就输给他咯。 Maka hamba Tuhan kalah sama dia. 他能够知道哪一个没有来，并且他的没有来是为什么。 Dia tahu kenapa dia tidak datang dan dia tahu apa alasan dia tidak datang. 有一些人生病，有一些人出外地， Ada orang sakit, ada orang keluar kota. 所以教会有这样的人。 Ada di gereja memiliki orang yang demikian. 还有什么恩赐呢？ Ada talenta apa lagi? 还有传福音的恩赐。 Ada karunia untuk memberitakan Injil. 有人很会带领还没有信主的人来到教会。 Ada orang pintar sekali membawa orang untuk datang, orang yang belum percaya untuk datang ke gereja. 以前在我侍奉的教会， Di gereja tempat pelayanan saya yang dulu, 我们有好几个年老的会友，他们很会带领人。 kita ada beberapa anggota jemaat yang telah lanjut usia. Mereka sangat pintar dalam membawa orang. 他们用一个很简单传福音的方法来带领那些人来到教会。 Mereka memakai satu cara yang sangat mudah di dalam memberitakan Injil untuk mengajak orang datang ke gereja. 他们一个人曾经有一个老姐妹，她带了5个， Seorang ibu tua dia pernah membawa 5 orang. 她不是一下子就带5个，不是。 Tidak dalam waktu yang singkat dia langsung membawa 5 orang. 可能今年她带了1个，明年她又带2个。 Mungkin tahun ini dia bawa 1, tahun kemudian tahun depan dia bawa 2. 但是我所知道的，她已经带了5个。 Tetapi apa yang saya tahu bahwa dia telah membawa 5 orang. 现在这个老姐妹已经回到天家了。 Sekarang ibu ini telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们能够参与神家里面的事工。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melibatkan diri mengambil bagian di dalam pelayanan di rumah Tuhan. 我们还有什么东西可以奉献的呢？ Apalagi yang dapat kita persembahkan. 我们还可以奉献我们的时间。 Kita boleh mempersembahkan waktu kita. 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara yang kasih, 我看到有好多年纪大的弟兄姐妹， saya melihat banyak jemaat kita yang usia lanjut. 很多他们的时间都是用在看电视、看连续剧，还有看一些的电影。 Mereka menghabiskan waktu mereka untuk menonton TV, menonton sinetron dan berbagai berita acara. 我没有说不可以看电视， Saya tidak mengatakan tidak boleh nonton TV. 但是我们还有我们的时间可以奉献给上帝。 Tetapi kita harus mempersembahkan waktu kita bagi Tuhan. 不要我们一天24小时，我们就放在这个电视台的面前。 Jangan 24 jam kita pakai waktu kita hanya duduk di depan TV. 甚至也是有人看电视看到3更半夜， Ada orang yang menonton televisi, acara televisi sampai tengah malam. 因为年纪大的人，他们都很难进入睡眠。 Karena orang yang telah berusia sangat sulit untuk boleh tidur. 但是如果你又再加上3更半夜才睡， Jikalau ditambahkan dengan tengah malam Anda baru tidur, 那么你怎么能够很好的进入你的睡眠呢？ dengan cara bagaimana Anda bisa tertidur lelap? 不如我们把我们的时间多一点来看圣经。 Bukankah lebih baik jikalau kita memakai waktu kita untuk membaca Alkitab?
不如我们多一点时间来去做探访的工作。 Bukan lebih baik kita memakai waktu kita yang lebih untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pembesukan. 特别在疫情扩散的时候， Khususnya di waktu-waktu COVID, penyebaran COVID ini semakin 我们不能 meluas. 够出到会友的家， Kita tidak dapat datang ke rumah 但是我们能够 jemaat. 用网上 Kita bisa mengunjungi melalui online. 我们的探访就是通过视频电话。 Besuk kita bisa melalui online ataupun melalui telepon. 多么的好！如果我们能够把我们的时间，我们奉献给神做神家里的事。 Betapa baiknya jikalau kita membagikan waktu kita untuk mengambil bagian di dalam pelayanan rumah Tuhan. 很多时候，当我们探访的时候， Banyak sekali ketika kita melakukan pembesukan, 我们会得到对象，他们有困难需要我们祷告的那种事情。 kita bisa mendapatkan tujuan orang yang membutuhkan pelayanan kita melalui doa. 所以，当我们探访的时候，我们知道他们有需要这个，有需要那个。 Saat kita melakukan pembusukan, kita baru tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan ini dan itu. 让我们能够向主耶稣的父母来学习。 Maka kita bisa belajar seperti ibu dari Tuhan Yesus. 我们看到他们不单单尊重神家里面的规矩， Orang tua Yesus, mereka bukan hanya memperhatikan peraturan di bait suci. 但是他们也参与神家里面的工作。 Mereka juga melibatkan diri, mengambil bagian di dalam pelayanan di rumah Tuhan. 他们甚至做他们能够做到的。 Mereka melakukan apa yang dapat mereka lakukan. 虽然他们没有这个能力，他们还是愿意来做。 Meskipun mereka dalam kemampuannya terbatas, tetapi mereka tetap aja bersedia untuk 就 melakukannya. 是他们所给的奉献， Yaitu melalui persembahan yang mereka berikan. 我们能够看到他们的真心， Kita bisa melihat ketulusan hati 我 mereka. 们能够看到他们是爱神的人。 Kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 在神的家里有许多需要做的事。 di rumah Tuhan ada banyak pekerjaan yang sangat membutuhkan kita. 需要我们的参与。 Membutuhkan keterlibatan kita. 我们是神家里的成员， Kita merupakan bagian dari anggota rumah Tuhan. 我们是神家里的一部分。 Kita merupakan bagian dari rumah Tuhan. 所以，我们千万不要把自己当作人客。 Oleh sebab itu, kita harus jangan menganggap diri kita sebagai tamu. 需要别人来服侍我， Hanya membutuhkan orang lain untuk melayani diriku. 我就是做人客在这里。 Saya hanya sebagai tamu di 我 sini. 们千万不要有这样的心态。 Jangan memiliki satu sikap hati yang demikian. 我们来到神的家，我们看到神家有需要， Kita datang melihat di rumah Tuhan banyak berbagai kebutuhan. 我们要主动的 Kita 来做。 Kita harus memiliki inisiatif untuk melakukan. 我们除了礼拜天，我们做礼拜， Selain hari Minggu kita datang beribadah. 我们也应该来支持神家里的需要。 Tetapi kita seharusnya mendukung kebutuhan rumah Tuhan. 就好像约瑟跟玛利亚， Seperti Yusuf dan Maria. 他们很注重圣殿的礼仪， Mereka sangat memperhatikan upacara di bait suci. 他们也很注重圣殿里面一些的规矩， Mereka sangat memperhatikan tata peraturan di rumah Tuhan. 他们也很看重神家里面的事工需要。 Mereka sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan. 让我们从他们来学习， Kita belajar dari diri mereka. 让我们还有
还有活着的机会， selama kita masih ada kesempatan, 我们的脚还能够走， kaki kita masih kuat untuk berjalan, 我们还能够来到教会。 kita bisa datang ke gereja, 无论礼拜天、 baik hari Minggu, 礼拜三、礼拜四， hari Rabu, hari Kamis, 我们都能够来。 kita bisa datang. 我们不要以为我们这可以去 mall， 但是来教会我们就不愿意。 Jangan kita bisa datang ke mall, tetapi tidak dapat datang ke gereja. 让我们能够趁着还有这个机会， Biarlah kita memakai kesempatan yang masih ada, 让我们能够做一个讨神喜悦的人。 supaya kita menjadi seorang yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们要感谢你， Bapa di dalam surga, kami bersyukur 你 kepadamu. 带领了我们今天的讲道， Engkau telah memimpin firman-Mu yang kami sampaikan. 让我们能够从主耶稣的父母来学习， Kiranya kami belajar dari teladan orang tua Yesus. 他们非常注重神家里面的规矩， Mereka sangat memperhatikan peraturan di rumah 他 Tuhan. 们也非常看重神家里面的一切的事工。 Mereka juga sangat memperhatikan pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. 主啊，我们求你帮助我们， Tuhan kiranya menolong kami, 提醒我们， ingatkan kami 让我们还有生命气息的时候， semasa kami masih memiliki napas kehidupan. 让我们能够把我们自己献给主， Supaya kami boleh mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. 把我们有的 Apa yang kami miliki, 你赐给我们的恩赐， yaitu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada 你 kami. 赐给我们的钱财， Engkau memberikan kepada kami harta, 你赐给我们的时间， Engkau memberi kami waktu. 让我们能够把这一切献上给主。 Kiranya kami dapat mempersembahkan semua ini bagi Tuhan. 愿主你自己对我们能够喜悦我们， Kiranya Tuhan sendiri berkenan atas semua ini. 我们就这样的向主祷告， Demikian doa kami. 是奉靠耶稣基督的名祈求的， Demi nama Tuhan Yesus kami memohon. 阿门。 Amin. 谢谢大家。 Terima kasih. 谢谢蔡传道今天跟我们分享神的话语，也谢谢孙医生的侍奉。但愿上帝，我们的主耶稣大大的赐福你们，使用你们当多人的祝福。弟兄姐妹，我们要用一首歌来回应神的话语，也结束今天上午的团契。我们要感恩感谢我们的主，因为他已经带领我们，让我们可以赞美与聆听神的话语。我们唱一首歌，感恩歌，来感谢我们的上帝。我要唱首感恩的歌，感谢耶稣我的救主。我的罪，让我永生，让我享恩惠。我要唱首感恩的歌，感谢耶稣我的恩主，亲自带领我走前路，无人陪伴我也不孤独。感谢耶稣，感谢耶稣。感谢耶稣。
次感谢你与我同在，感谢你与我同在，感谢神，因为他的爱让我们可以活到今天。感谢我们的上帝，因为他的陪伴，他的同在，让我们有力量来面对我们的明天。弟兄姐妹，今天的团契到此结束，祝大家幸福快乐，我们下个周四见，上帝祝福你们，拜拜。